Okey, baiklah. Akhir sekali saya Zarif akan membentangkan tentang tiupan sangkakala menurut agama Samawi. Okey. Daripada pandangan agama Samawi adalah 3 daripada agama yang terlibat adalah agama Islam, Kristian dan Yahudi. Okey, daripada 3-3 agama ni terdapatnya peristiwa sangkakala. Okey, kita teruskan kepada tiupan sangkakala menurut agama Islam. Tiupan sangkakala ini telah dinyatakan di dalam Al-Quran melalui firman Allah, wa yawma yunfaqu fis-suri fafazi'a min fis samawati wa ma fil ardi illa man Allah wa kullun atuhu dakhirin. Maksudnya, dan ingatlah hari ditiupnya sangkakala, lalu terkejutlah gerun gementar makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah, dan kesemuanya akan datang kepadanya dengan keadaan tunduk dan patuh. Okay, dekat sini dia kata sebahagian ulama' mentafsirkan tanduk dengan trompet. Para ulama' berpendapat alat tiupan tersebut ditaklifkan kepada malaikat Israfil yang akan meniupkannya. Sama juga Al-Hafiz Ibnu Al-Hajar Al-Qaslani juga menyatakan tiupan sangkakala juga ditiup oleh malaikat Israfil. Dan hampir keseluruhan ulama' tidak menolak bahawa malaikat Israfil yang ditugaskan oleh Allah untuk meniup sangkakala. Okey. Seterusnya. Okey. Dalam Islam, jumlah tiupan sangkakala dalam Islam, iaitu yang pertama ada ijma' ulama', iaitu pertama, tiupan sangkakala tiupan pertama akan menggegarkan dan mematikan seluruh makhluk kecuali dalam kalangan yang terkecuali lah. Okay, yang kedua, tiupan kedua sesuai dengan kehendak Yang Maha Esa ditiupkan sekali lagi oleh malaikat Israfil dengan tiupan untuk membangkitkan manusia. Okay, so dekat tiupan kedua ni adalah tiupan yang membangkitkan manusia. Ijma' ulama' kata yang pertama mematikan, yang kedua membangkitkan semula. Okay, dari sebahagian ulama' berpendapat tiupan sangkakala adalah sebanyak 3 kali. Contohnya antara Ibnu Al-Arabi dan Ibnu Al-Qasir. Ini hujah dia. Dan ingatlah hari ditiup sangkakala, lalu terkejutlah gerun gementar makhluk-makhluk yang ada di langit dan ada di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Okay, seterusnya. Okay. Kita terus kepada tiupan sangkakala menurut golongan agama Kristian. Okay. Yang pertama, trompet sangkakala merupakan sejenis alat tiup yang belum diketahui pasti seperti apa bentuk dan modelnya. Jadi orang Kristian pun masih tak dapat nak bayangkan dan tidak diketahui lagi apa jenis sangkakala atau jenis trompet yang akan digunakan. Sangkakala yang diceritakan merupakan bentuk peringatan Tuhan yang disampaikan kepada seluruh umat manusia melalui perwahyuan Rasul Yohanes, iaitu 7 trompet akan ditiupkan satu persatu. Maksudnya ada 7 tiupan akan ditiup satu persatu pada hari kiamat nanti. Itu pendapat orang Kristian. Okay, seterusnya 7 sangkakala menurut Kristian. Okay, dari sini kita dapat tengok yang pertama, iaitu tiupan pertama akan merosakkan 1/3 daripada bumi, pepohon, rumput yang menjadi sumber makanan hidup manusia. Okey, dan tiupan pertama inilah yang akan menurunkan hujan ais dan api yang bercampur darah lalu dilemparkan ke bumi. Okey, ini pada tiupan pertama. Okey, seterusnya tiupan kedua, iaitu tiupan sangkakala yang kedua menghancurkan 1/3 bumi yang lainnya, iaitu gunung dan lautan. 1/3 bahagian pegunungan terbakar dan dibuang ke laut, sementara 1/3 lagi lautan berubah menjadi darah sehingga segalanya tidak bisa dihuni. 1/3 makhluk yang bernyawa di laut binasa dan 1/3 dari kapal dihancurkan. Okay. Pada tiupan ketiga pula, satu bintang iaitu dinamakan sebagai Absinthus atau wormwood dilemparkan ke bumi. Okay. Yang mana daripada situ dia akan menyebabkan air menjadi pahit dan terasa tidak enak. Dan daripada situ akibat dia banyak kematian disebabkan air itu. Okay. Yang keempat, tiupan yang keempat menandakan kehancuran yang lebih besar. Okay. Saat trompet keempat ditiup, bumi, laut, air dan langit mendapat penghakiman, iaitu keempat elemen itu merupakan sumber kehidupan manusia. Jadi bila keempat-empat tu dah ditarik, 4 elemen tu maksudnya lebih ramailah kematian manusia, lebih ramai kehancuran manusia. Okay. Yang kelima, sebuah bintang jatuh dari langit ke bumi dan kepadanya diberi anak kunci untuk membuka lubang jurang yang maut. Okay. Dijelaskan dalam Bible. Okay. Diumpamakan seperti pengaruh iblis yang menyeksa umat manusia yang menolak Tuhan. Mereka digambarkan sebagai makhluk
yang memberikan siksaan dan rasa sakit yang luar biasa kepada manusia. Okay. Dan tiupan yang ke-6 dan ke-7 menurut orang Kristian iaitu sangkakala ke-6 mengarahkan 6 malaikat yang memegang sangkakala untuk melepaskan 4 malaikat lagi sebagai pasukan yang membunuh 1/3 orang-orang di muka bumi. Okay, ini ada berapa juta ni? 200 juta tentera penunggang kuda yang akan dikerahkan untuk melakukan itu. Jadi sangkakala ke-7 pula adalah penyelesaian dan pengakhiran kepada segala sangkakala. Okay, ini adalah menurut Kristian. Okay, kita teruskan kepada maksud tiupan sangkakala menurut golongan Yahudi. Iaitu yang dimaksudkan adalah teriakan kemenangan daripada Tuhan. Okay, teriakan kemenangan daripada Tuhan. Dalam kitab Keluaran Exodus pasal 19:6 dikatakan, pada pagi hari ketiga ketika hari sudah terang terjadilah guruh dan kilat serta awan yang tebal di atas gunung dan teriakan suara sangkakala yang sangat keras sehingga seluruh bangsa yang ada dalam perkemahan itu gentar. Okey, sangkakala digunakan sebagai tanda atau isyarat. Okey, ini adalah menurut Yahudi, apakah sangkakala? Sangkakala juga digunakan sebagai tanda atau isyarat daripada Tuhan kepada umatnya. Dalam konteks ini, tiupan sangkakala menjadi tanda kehadiran Tuhan dan pentingnya peristiwa yang akan terjadi iaitu pemberian hukum-hukumnya kepada bangsa Israel. Okay. Sangkakala digunakan untuk mengumpulkan maklumat, memberi isyarat untuk bergerak dan memberikan peringatan dalam pertempuran iaitu dalam peperangan. Jadi dalam tradisi Yahudi, tiupan sangkakala dalam Alkitab Janjian Lama iaitu Alkitab Janjian Lama ni kita tahu sebagai Bible Old Testament. Okey, yang melambangkan kehadiran Tuhan, komunikasinya dengan umatnya dan tanda-tanda penting dalam sejarah keagamaan mereka. Okey. Okay, ini adalah jenis sangkakala menurut golongan Yahudi. Yang pertama ada Tekiah. Okay, yang kedua ada Shevarim. Yang ketiga tiupan Teruah. Yang keempat Tekiah Gerolah. Dekat sini ada 4 jenis sangkakala menurut golongan Yahudi. Okey, kita teruskan. Okey, ini adalah kita masuk terus ke perbezaan pandangan antara Kristian dan Yahudi. Disebabkan kita selama ni dah banyak bahaskan tentang agama Islam, jadi yang kita apa orang kata? Kita tekankan kat sini adalah perbezaan pandangan Kristian dan orang Yahudi. Yang pertama adalah dari segi penghakiman dan pemulihan. Okey, bagi orang Kristian terdapat keyakinan akan pemulihan alam semesta dan penghakiman terakhir di mana di setiap orang akan dihakimi berdasarkan tindakan dan iman mereka. Ini pada orang Kristian. Okay, kita teruskan pada Yahudi. Golongan Yahudi pula, pada pandangan mereka, pemulihan dan penghakiman telah mencerminkan variasi dalam tradisi Yahudi. Konsep tikkun olam iaitu perbaikan dunia bisa terkait, iaitu dia boleh terkait dengan harapan pemulihan. Maksudnya tikkun olam ni adalah perbaikan dunia. Maksud di akhir zaman bagi golongan Yahudi adalah satu pembaikan untuk mereka, untuk diorang menjadi lebih baik selepas tiupan sangkakala. Okey. Okay, perbezaan pandangan Kristian dan Yahudi dari segi peranan Yesus Kristus. Okay. Kristian, dalam teologi Kristian, tiupan sangkakala seringkali dihubungkan dengan kedatangan kembali Yesus Kristus. Daripada umat Islam yang kita tahu, Yesus Kristus ni adalah Nabi Isa. Ini bagi golongan Kristian. Dia orang menyebut sebagai Yesus Kristus. Ada keyakinan bahawa tiupan sangkakala akan mengumumkan hari kiamat dan kedatangan Kristus untuk menghakimi dunia. Okey. Dan bagi golongan Yahudi pula, dalam tradisi Yahudi, harapan datangnya Mesias. Mesias ni adalah bagi diorang dia tak sebut Yesus Kristus. Mesias iaitu yang digelar sebagai Al-Masih, iaitu masih terpusat pada kedatangan pertamanya sebagai penebus dan pembebasan politik. Konsep Mesias sebagai figur kedua yang datang masih kurang dominan dalam teologi Yahudi. Yang dimaksudkan yang saya faham daripada sini, bagi golongan Yahudi, apabila datangnya Mesias ni dia akan datang dan akan support lah orang kata. Dia akan support lah golongan Yahudi ni untuk menang. Dia akan support untuk memenangkan golongan Yahudi pada tiupan sangkakala nanti pada akhir zaman. Okey. Teruskan. Yang terakhir adalah perbezaan pandangan Kristian dan Yahudi terhadap kebangkitan orang mati. Okey. Daripada sini dia kata Kristian, bagi orang Kristian, tiupan sangkakala sering dikaitkan dengan kebangkitan orang mati dan keyakinan umum bahawa orang-orang yang akan dibangkitkan untuk menghadap penghakiman terakhir. Okey, ini bagi golongan Kristian, iaitu dibangkitkan untuk menghadap penghakiman terakhir.
Yahudi, bagi golongan Yahudi, konsep kebangkitan orang mati ada dalam teologi Yahudi, tetapi pandangan dan detailnya mungkin bervariasi di antara aliran-aliran dan kelompok-kelompok dalam Yahudi. Maksudnya ada pandangan lah, pandangan lainnya dan detail yang lainnya daripada kelompok-kelompok dalam Yahudi. Okey. Ini adalah perbezaan pandangan Kristian dan Yahudi. Ada 3 kat sini kita bawakan. Yang pertama, penghakiman dan pemulihan. Yang kedua, peranan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, dari segi kebangkitan orang yang mati. Okey. Jadi kita teruskan kepada kesimpulan je. Okey. Jadi apa yang kita dapat, kita perlu menerima bahawa saat kehancuran alam ini bukannya kehendak alam, akan tetapi kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita manusia, kita hanya boleh menerima sahaja. Kita kena terima sebab semuanya adalah kehendak daripada Allah. Okay, yang kedua, kesimpulannya adalah walaupun terdapat perbezaan pendapat tentang pengesaan terhadap kuasa Allah, namun pada masa yang sama mereka tidak boleh menafikan kekuasaan Allah yang menciptakan alam ini. Maksudnya daripada 3 agama ini mungkin ada perbezaan pendapat tentang pengesaan terhadap kuasa Allah, tentang kewujudan Allah ke sebegitu. Tapi pada masa yang sama kita tak menafikan kekuasaan Allah sebab kita tahu Allah yang menciptakan alam ini dan Allah juga yang akan menghancurkan alam ini. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih.